Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata pengarang kitab di dalam kitab Bahrul Mazi, malam ni kita akan tengok satu lagi tajuk yang baru yang berada di bawah tajuk Abwabu Sifatil Jannah, iaitulah bab pada menyatakan sifat-sifat syurga. Malam ni dia masuk satu tajuk, iaitu bab majaa fi sifati syajaratil jannah, iaitulah bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan rupa pohon kayu di dalam syurga. Maknanya dalam syurga ada pokok. Siapa yang kaki pokok ni dia seronok lah dengar hadis ni. Cerita tentang pokok, dia kata yang dia nak dengar sangat. Pasal apa? Pasal dia ni kalau di rumah dia tak ada pokok ni, dia berasa tak apa nak selesa. Kadang-kadang rumah tu dah cantik dah, orang dah letak pokok, letak pasu 2-3 pasu dah. Dia pergi tambah lagi pokok sampai tak nampak rumah, nampak hutan. Kan? Ada orang jenis macam tu. Dia seronok. Orang lain tengok nampak serabut, kata ni maklong, panggil maklong lah. Maklong tak takut kau ulang ke apa ke? Dia tak ada apa, dia tak ulang apa, dia tak apa, dia tak risau, kita pula risau. Tuan sekalian, dalam cerita bab pokok ni yang ada dalam syurga, sebelum kita nak bahas dengan lebih lanjut, siapa-siapa yang kaki duk tanam pokok apa semua ni, rupanya benda ni pernah disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Ma min muslim yaghrisu gharasa illa kana ma akila minhu lah sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرُؤُهُ أَحَدًا إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. Nabi kata satu hadis riwayat daripada Jabir, kata Nabi SAW, satu orang Islam itu, satu orang Muslim itu, apabila dia tanam pokok, apabila dia tanam, maknanya dia telah membuka satu pintu sedekah. Siapa yang duk tanam pokok ni, kaki tanam pokok ni, dia buka satu pintu sedekah. Nabi, sedekah tu apa? Iaitu apabila apa-apa yang dicuri daripada tanaman itu, suriqa, bila tanaman tu dicuri. Tuan-tuan, kita tanam pokok ni, orang tengok nampak berkenan pokok kita tu. Jadi orang curi pasu bunga 3, kita beli 5, tengok pagi esok tinggal 2. Pai mana lagi 3. Rupanya ada orang curi.
Sambil-sambil orang duk naik motor, tengok-tengok, nampak karan ni pokok ni curi pasu bunga, dengan pasu bunga dia curi. Benda tu kata Nabi SAW, dia dapat pahala sedekah. Tapi kalau dia duk mengeluh, dia kata ustaz sedekah juga, dia kata ni pasu bunga ni campur dengan hak hilang ni dekat 300 pasu dia kata. Kalau hak jenis lagu ni payah lah, redha lah. Dan kata Nabi SAW, Nabi kata ma akala as-sabu' binatang. Sabu' ni binatang. Apa-apa yang kita duk tanam, tiba-tiba binatang duk makan. Tak kira lah binatang besar ke, binatang kecil ke. Paling-paling kecil Allah Ta'ala nak bagi pahala sedekah kat kita, Tuhan datangkan kepada kita ni ulat. Yang mana kita duk kelang kabut, duk pergi cari baja untuk nak bunuh ulat-ulat tu. Tapi duk ada ya. Duk ada. Ada tu maksud dia apa? Tuhan dia nak melangsungkan, nak bagi panjang lagi sedekah kepada kamu yang buat pokok tu ataupun yang menanam pokok tu. Dan kata Nabi SAW, wa ma akalatit tayr. Kadang-kadang burung mai. Burung dia mai makan apa yang kita tanam tu, ataupun dia mai makan apa yang ada di atas pokok yang kita tanam. Kita tanam pokok, tiba-tiba pokok tu ada ulat, burung tu memang makan ulat. Burung tu nak makan ulat, bukan nak makan pokok kita. Tapi kita juga dapat pahala sedekah. Pasal apa? Pasal ulat tu datang daripada pokok kita. Itu dia tuan-tuan sekalian. Pahala saja-saja ni. Lepas ni saya main, lepas ni jadi hutan ni, Sadri ni. Nama pun Sadri lah. Dan kata Nabi SAW, Nabi kata, tidaklah seseorang itu, Nabi ulang sekali lagi dalam hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata seseorang itu, maknanya kalau dia buka satu ruang untuk dia nak tanam apa-apa saja, maknanya dia telah membuka satu pintu sedekah. Termasuklah dengan pokok, tuan-tuan sekalian. Tetapi kita hidup dalam masyarakat ni, kita nak kena tahu fiqh al-waqi', iaitulah kefahaman sekeliling pun nak kena faham. Malam ni dengar hadis macam karan, dengar hadis macam bagi semangat nak tanam pokok. Pagi esok habis-habis subuh, ajak lelaki pergi cari pokok lah. Nak kena tahu juga kita nak tanam pokok macam mana jiran keliling kita ni, mereka suka tak suka. Jangan disebabkan kita pulun nak buat ajaran yang Nabi ajak kepada kita, tapi tanpa kita mengetahui keadaan sekeliling. Yang ni pun masalah. Bila kita tak tahu, tuan-tuan, impak buruk tu bukan nampak kepada kita, tetapi nampak kepada Islam itu. Pasal apa jadi bergaduh? Pasal dia nak tanam pokok. Pasal apa dia nak tanam pokok? Pasal dia nak sedekah. Pasal apa dia nak sedekah? Pasal dia dengar hadis Nabi. Maknanya seolah-olah macam agama ni menganjurkan satu benda yang menjadi barah dalam masyarakat. Jadi agama tak mau macam tu. Sebelum nak fikir panjang, fikir dulu macam mana keadaan kita, mampu tak mampu untuk kita nak handle seandainya berlaku masalah disebabkan kita nak laksanakan benda yang dianjurkan oleh Nabi. Agama dia macam tu. Dia bukan nak kata tak kira, jangan duk fikir masyarakat nak bergaduh tak bergaduh, yang penting sunnah kena laksanakan. Agama dia bukan keras macam tu. Agama dia tak macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan cerita tentang pokok ni, tuan-tuan sekalian, bukan hanya disebutkan di dalam hadis, malah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhaj Syarah Muslim, dalam kitab Syarah Muslim itu nama kitab Minhaj. Minhaj disebut apa? Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata dalam hadis-hadis yang mengutamakan untuk kita tanam pokok ni, selain daripada kita dapat pahala binatang duk makan lah apa semua ni, selain daripada tu kita juga dapat pahala apa? Pahala yang kata tumbuh-tumbuhan tu duk bertasbih kepada Allah. Tiap kali dia masih hidup, tiap kali itulah tasbih itu akan sampai kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita akan tengok tentang hadis Nabi yang cerita bab pokok yang ada dalam syurga. Dia kata, ketahuilah kiranya ya saudaraku, kita semua lah. Dia kata dalam syurga itu ada pohon kayu yang menjadi tempat bersuka-suka orang-orang yang menjadi isi syurga itu. Pokok ni apa, tuan-tuan sekalian? Bukan hanya tempat binatang, burung-burung duk bertenggek di pokok tu, tapi kita pun seronok duk bawah pokok tu.
Daripada kita buat bumbung, tuan-tuan sekalian, nak duduk bawah teduhan bumbung dengan bawah teduhan pokok, yang mana lagi sejuk? Bawah pokok lagi sejuk. Kan? Walaupun kita buat bumbung siap dengan ada ayam pancut ke atas lagi, tuan-tuan, buka ayam pancut, tak sejuk. Tiba-tiba duduk bawah pokok, sedang-sedang tidur bawah pokok tu. Mai dengan orang kata apa? Nature ataupun apa nama tabi'i, kan? Keaslian pokok tu. Maka pohon-pohon kayu itu, iaitunya adalah besar-besar. Maknanya pokok yang duduk dalam syurga ni bukan pokok kecil-kecil. Bukan pokok kecil-kecil, tapi pokok ni adalah pokok yang besar-besar. Macam mana cerita pokok besar-besar ni, tuan-tuan? Sebab sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan atas yang demikian itu. Cerita tentang dalam syurga ada pokok dan pokok tu besar ni, Nabi SAW abang mereka kita. Maka hadisnya itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannah la syajaratin yasirur rakib fi zilliha mi'ata sanah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama dia adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW bahawasanya telah bersabda Nabi, bahawasanya kata Nabi, di dalam syurga itu ada pohon kayu yang besar-besar yang boleh berjalan penunggang-penunggang kuda yang berlari dengan tangkahnya di bawah naungan pokok itu kira-kira 100 tahun. Tu dia yang kata besar ni, tuan-tuan sekalian. Satu pokok ya yang kata dalam syurga tu, Nabi kata apa? Nabi kata satu kuda yang lari laju. Dia nak keliling pokok tu, diameter pokok tu, keluasan pokok tu ataupun teduhan pokok tu. Daripada kuda tu nak lari tu, nak lepas daripada mula-mula dia masuk bawah teduhan naungan pokok tu, nak pi ke ujung tu. Berapa lama, tuan-tuan sekalian? 100 tahun perjalanan. Tu dia. Hak ni kaki potong balak ni dah renyah dengar. Dia cantik, dalam syurga sikit punya besar, dia dengar macam tu. Tapi tak tahulah sama ada boleh potong ataupun tidak. Kan? Walaupun atas dunia dia nampak pokok besar. Oh, kaki hak, tuan-tuan. Cerita dia, orang yang minat dengan pokok ni, dia tengok pokok besar tu, ayak liang turun meleleh. Kan? Macam kita lah, kita ni tak minat pokok. Bila ada orang lain dia tengok, kata pokok ni cantik, kita kata, apa benda, apa yang istimewanya pokok tu? Dia kata tu hang tak tahu, dia kata hang tak ada seni dalam badan hang. Kita pula tuan-tuan, kita tak tengok tu, kita jenis duduk kaki tengok burung ke apa. Ada juga hak mana jenis burung ni, dia main burung terbang, dia boleh duduk berhenti, tuan-tuan sekalian. Macam saya cerita kat mana saya cerita kat kaki burung ni kan. Kalau belah kampung kaki burung, dia nak pergi ke masjid, pakai dengan kepiah, pakai dengan ketayak, bubuh dengan baju Melayu, dengan kain pelikat, lepas semua start motor. Sambil-sambil duduk naik motor dengar burung kuak-kuak. Tuan-tuan tahu burung kuak-kuak? Dengar burung kuak-kuak bunyi, dia boleh kona masuk dalam hutan. Tuan-tuan sekalian duduk tunggu pokok tu. Duduk tunggu kata burung tu sampai habis Aisyah apa semua ni. Lepas tu dia pun balik dengan berbetul ketayak apa semua. Bini kita mengaji ke kuliah ke apa, lepas maghrib kata kuliah sampai tak balik kata. Rupanya duduk mengaji dalam hutan. Nak cerita apa? Nak abang kata minat punya pasal tu. Ada orang yang kaki minat macam-macam. Minat motor, dia tengok motor, tuan-tuan sekalian, dia tengok. Oi. Dan orang hak kaki minat kereta apa ada ya. Dia lepas-lepas basuh kereta, nanti tuan-tuan tengok, dia akan cari satu sudut, satu angle yang cantik. Dia buat butik tangan apa semua. Yang tu yang bini kita meluat di rumah. Bini kita kata buat dah orang tua ni. Pasal kita minat. Sama juga orang yang kaki pokok, dia tengok-tengok pokok. Dia kata pokok ni, tuan-tuan, siapa yang minat dengan pokok, insya-Allah berdoa banyak-banyak kepada Allah dan minta Allah Ta'ala supaya meletakkan dia menjadi ahli syurga. Dalam syurga macam-macam pokok yang nanti akan dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, saya sebut ni benda ni hadis. Benda ni benda hadis. Dan dia kata Abu Isa dalam bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan katanya lagi bermula ini hadis yang sahih. Hadis ni hadis sahih, bukan hadis
apa nama dhaif ke apa ke, bukan. Tapi hadis ni hadis sahih, makna dia benda ni benda yang benar. Boleh faham tuan sekalian? Tuan-tuan lagu duduk dengar, dia kata aku dengar sampai 100 tahun ni dia kata tak masuk akal. Pokok apa dia main tu? Kan? Dia pula duk pergi petik pula, dia kata atas dunia ni dia kata ada 7 pokok yang diiktiraf oleh dunia kata pokok besar. Satu dia kata, satu nama pokok tu nama dia White Knight pokok tu. Pokok tu duk ada di Tasmania, Australia. Pokok tu tinggi dia 91.3 meter. Dan keluasan diameter dia tu lebih kurang 15 kaki. Dia kata yang tu masuk akal lah, benda duk nampak depan mata. Lepas tu pokok yang kedua pula ada di Sequoia, iaitulah di California, apa Amerika Syarikat. Pokok tu tinggi dia 95.7 meter. Tu. Itu dia antara pokok-pokok tertinggi. Lepas tu pokok Raven Tower, California, ada di US juga. Dia lebih kurang 96.7. Tu pokok tinggi tu. Dan pokok meranti di Sabah. Kan kita duk dengar dekat dekat Cyberjaya ya, ada meranti, jalan meranti kan. Ni pokok meranti di Sabah tu tinggi dia 96.6 meter. Tu tinggi dia tu. Dan juga pokok Centurion dekat Tasmania, Australia, yang tu di antara pokok kedua tertinggi, iaitulah setinggi 100 meter. Dan pokok yang paling tinggi Hyperion daripada California, iaitulah 116 meter. Tu paling tinggi. Tuan sekalian, paling tinggi. Nak dibandingkan dengan apa bangunan tu ada dekat kita ni, kalau tuan-tuan tengok Merdeka PNB 118 dekat KL tu, dia lebih kurang 644 meter. Tu tinggi dia. 644 meter bersamaan dengan 2113 kaki. Kan ada naik mencanak sopa dengan telefon ator dulu ni. Apa pasal nak lagu tu? Saya duk tengok nampak macam telefon ator. Kan orang lah mana nak tahu telefon ator, dia tak tahu kan. Tu, yang tu. Tapi yang kata pokok syurga ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengoklah diameter keluasan dia pun 100 tahun, tinggi dia wallahu alam, tak usah dah kira lah. Kira-kira balik saya duk gila macam tu. Pasal nak abang kata besarnya Allah Ta'ala jadikan di dalam syurga dan indahnya itu. Baik, masalah naungan ataupun bayangan pohon kayu dalam syurga itu sangat lanjutnya, maknanya sangat luasnya. Maka tentulah lanjut dan panjang naungan itu daripada besar pohon kayunya. Dan demikianlah yang tersebut di dalam hadis seumpama yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati syajarah yasiru ar-rakib fi zilliha 100 amin la yaqta'uha wa qala dhalika az-zillul mamdud. Tu ayat Quran. Tuan-tuan pernah dengar dalam suratil Waqiah. Kan kita duk baca wa zillim mamdud wa ma'im mashkub. Kan ayat-ayat tu. Ayat tu cerita apa tuan-tuan? Cerita tentang pohon dalam syurga. Cerita yang tu lah ayat tu tu. Yang kita pun duk angkat tangan duk baca doa. Kalau tiap kali ada tahlil ke ada arwah apa semua, ayat tu. Kan Allah wa zillim mamdud wa ma'im mashkub wa fakihatin kathirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dia nak abang kata pokok tu besar. Nak abang macam tu. Kalau ahli syurga ni dimasukkan ke dalam syurga dan dia dapat yang dikatakan pokok tu, dia dapat keindahan untuk nak melihat pokok tu. Baik, hadis tadi kata Abu Sa'id, dia kata apa? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW, tuan-tuan, yang kata baca hadis Nabi ni macam tu. Paling-paling kurang, kalau tuan duk dengar pokok ni pun tak apa nak nampak dengan mata kita. Paling-paling kurang, tuan-tuan duk dengar hadis Nabi, duk dengar Nabi SAW, dan kita pun berselawat ke atas Nabi. Yang tu kelebihan duk dalam majlis ilmu ni. Tak boleh dapat banyak pun tuan-tuan, kurang-kurang selawat atas Nabi. Tuan-tuan duk dengar saya duk baca 3-4 kali ke? Bukan 3-4 kali lah satu kuliah ni. Mungkin kita akan sebut nama Nabi. Tu sebut pula. Nama Nabi ni tuan-tuan. Mungkin lebih 30 kali. Mungkin lebih 50 kali kita duk sebut tentang Nabi ni. Sebut lagi Nabi. Tuan-tuan pun duk dengar sallallahu. Tuan-tuan dengar sallallahu. Berapa kali tuan-tuan dapat antara sekalian?
Tu kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Baik, dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW sabdanya, di dalam syurga itu ada satu pohon kayu yang besar yang boleh berjalan penunggang kuda dengan memecut kudanya yang tangkah menjajahi bawah naungan pohon itu selama 100 tahun dan tidak terhabiskannya perjalanan dan juga jajahnya. Dia main satu lagi hadis. Hadis ni dia lagi advance daripada hadis yang kita baca tadi ni. Maksud dia apa? Yang tadi Nabi Habang kata 100 tahun. Ni dia main pula hadis hak baru pula. Abu Sa'id pula kata apa? Aku dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata 100 tahun tu, cuma Nabi cerita kata tak ada Nabi. Maksud dia tak sempat nak habis 100 tahun. Maknanya ada lagi. Ada lagi saki-baki yang dinaungi oleh pokok itu. Maknanya tuan-tuan, besar sungguh yang kata pokok ni. Allahu Akbar. Dan sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Naungan yang panjang itu sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qari'ah ayat 27. Tuan-tuan boleh rujuk ayat 27 sampai ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين. Ayat surah Al-Waqi'ah ayat 27 sampai 40. Ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nak apa? Indahnya ataupun bersyukurnya ataupun nikmatnya yang dikatakan ahli syurga. Tuhan kata ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan alangkah bahagianya siapa yang dapat catatan amalan daripada tangan kanan. Tuan-tuan, kita minta kepada Allah supaya Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Tu doa tu. Makna ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang dapat catatan amalan daripada tangan kanan. Maksud dia apa? Bahagia. Kalau Tuhan bagi daripada tangan kiri, maksud dia celaka. Celaka, tuan-tuan sekalian. Dan apa yang dia dapat? Dia kata ketika mana dalam syurga itu fi sidrin makhdud, dan berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, wa talhim mandud, dan juga talh, buah-buah. Dalam tafsir dia kata buah-buah pisang. Oh, dalam syurga ada buah pisang. Oh, banyak. Pisang pun ada. Dan pisang itu mandud. Pisang itu tersusun, sikat dia tu dengan susunan yang cukup cantik. Kita nak beli pisang buat tuan-tuan sekalian dekat Presin 9 kan ada. Kan? Dekat Astaka sebelum nak masuk dalam tu ada orang duk jual. Kita duk belek pisang. Kalau pisang dijengui main sagi panjang, sagi pendek, kita tak beli ya. Kata pisang ni pelik sangat ni. Tapi kalau dia main cantik ya pisang, nak makan buat rasa segan. Pasal apa? Pasal cantik. Dalam syurga lebih daripada tu lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, Tuhan kata yang kata pohon dalam syurga itu wa zillim mamdud, naungan itu terbentang luas dalam syurga. Wa ma'im maskub, dan juga air mata yang mencurah-curah dalam syurga. Wa fakihatin kathirah, dan banyak buah-buah ada dalam syurga ni. Kan? Fawakih makna dia buah-buah. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tidak terhenti buahnya dan tidak terlarang untuk nak ambil. Lagi tuan-tuan ambil, lagi banyak buah tu keluar. Dan bila kita ambil, tak ada siapa pun nak halang kita. Tak ada siapa pun nak kacau. Tak ada siapa pun tak bagi untuk kita nak ambil. Silakan. Hang ahli syurga, ambil buah. Nak makan, pilih. Macam mana pun. Itu Allah Ta'ala bagi. Wa furushim marfu'ah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi dalam syurga itu furush. Furush ni apa? Firash, tempat tidur. Tempat tidur dalam syurga itu marfu'ah, yang tebal lagi empuk. Boleh faham tuan sekalian? Ada orang tak boleh tidur ni. Kita atas dunia ni hebat tara mana sekalipun tilam kita, ada orang tak boleh tidur.
Kalau kita beli tilam sikit punya mahal ni, beli ni, tang mana dia tak dengar iklan. Dia kata iklan dalam radio. Kan duk abang kata dalam tilam ni macam siapa boleh tidur nanti dia akan perbaik tulang belakang kita lah apa. Kita tidur lagi sakit tulang belakang. Lah kali tidur atas tikar ungkuang lah. Tahu sekalian? Tapi yang kata dalam syurga ni, tilam dia tu tidak menyakitkan yang kata badan kita ni. Dan Allah Ta'ala kata apa? Inna ansha'nahunna insya'a. Allah Ta'ala ciptakan dalam syurga itu, iaitulah bidadari. Tuhan jadikan bidadari. Faja'alnahunna abkara. Dan juga kami jadikan mereka itu gadis-gadis perawan. Yang ni kepada isteri-isteri kita. Kepada orang yang masuk dalam syurga, semua bakal jadi anak dara. Dan benda inilah tuan-tuan sekalian yang dibacakan oleh hadis Nabi. Ketika mana ada satu makcik tanya Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, saya ni beramai apa semua ni, boleh tak boleh saya masuk dalam syurga? Nabi kata apa? Nabi kata orang tua-tua tak nak masuk dalam syurga Nabi kata macam tu. Maklum ni dengar menangis. Tuan-tuan sekalian, pasal apa? Pasal dia dengan duk semayang, dengan duk bersedekah, dengan duk bangkit tengah malam, dengan duk baca Quran. Tiba-tiba Nabi kata orang tua tak masuk dalam syurga. Menangis dia. Lalu Nabi panggil dia. Nabi kata, ni makcik, bila masuk dalam syurga, makcik takkan masuk dalam keadaan yang tua seperti ini. Maknanya akan jadi muda. Mai tahu mana benda tu? Nabi baca ayat ni. Nabi kata apa? Faj'alnahunna abkara. Dan kami jadikan manusia itu abkara. Abkara maksud apa? Bikrun, anak dara. Boleh faham tuan sekalian? Pasal tu Sayyidina Abu Bakar. Bakar tu maksud apa? Bakar tu bakar mana tu bakar? Kita duk ingat bakar tu bakar. Dah, bakar tu asal ada perkataan bikrun, bapa kepada anak dara. Pasal Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni dia ada dua anak dara. Siapa dia? Iaitulah Aisyah dan juga seorang lagi. Apa nama Allah? Allahumma salli ala Muhammad. Aisyah, siapa? Asma binti Abi Bakar, dua orang. Kan? Itu maksud dia Abu Bakar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Allah Ta'ala sebut uruban atraba. Dan yang gadis-gadis kami jadikan mereka itu perawan uruban atraba. Dia penuh cinta, dia penuh sayang dan sama umur dengan hak duk ada dengan pasangan dia. Tuan-tuan, kita semua hidup dalam syurga nanti semua sama umur ya. Waktu tu tuan-tuan, sama umur. Lebih kurang umur 33 dalam hadis. Nanti kita akan jumpa yang kata umur ahli syurga tu macam mana, kita akan jumpa nanti dalam kitab Bahrul Mazi yang kita baca ni. Baik, jadi nak cerita apa? Nak cerita tentang zillim mamdud. Naungan pokok tu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan ada tersebut di dalam Targhib wa Tarhib. Itu nama kitab, Targhib wa Tarhib. Dia kata apa? Dia kata akan riwayat daripada Abdullah ibn Abbas yang menerangkan perkataan az-zillim mamdud itu dengan katanya. Ni demi hadis pula. Tadi demi ayat Quran, ni demi hadis pula. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, az-zillil mamdud syajaratun fil jannah ala saqi qadri ma yasiru ar-rakib al-majaddu fi zilliha 100 'am fi kulli nawahiha fayakhruju ahlul jannah ahlul gharf wa ghairihim fayatahaddasuna fi zilliha. قال فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. Dia bawa mai pula hadis yang membicarakan ataupun yang menerangkan macam mana yang kata dalam syurga tu. Dia nak mai lagi. Dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan katanya bermula bayang-bayang yang lanjut, bayang-bayang pokok tadi ni, di bawah teduhan pokok itu, iaitulah satu pohon kayu di dalam syurga yang berdiri di atasnya, iaitulah batangnya yang besar. Pokok tu batang dia besar. Entah, bukan kata satu pemeluk, tak larat nak peluk kita pokok tu, besar sungguh. Dan juga dia kata apa? Dia kata dan qadar boleh berjalan penunggang kuda yang dipecut akan kuda itu pada naungannya, iaitulah 100 tahun tiada boleh meratai sekalian pihaknya. Maknanya apa? 100 tahun pun tak habis duk pusing pokok tu. Tak habis tuan sekalian. Kan? Allah, kita berjalan apa? IKEA ke apa ke? Bukan IKEA ni apa ni? IOI kan? Allahu Akbar.
Saya pernah cerita di mana, di surah Ar-Rahman kah? Baru ni saya pergi, baru ni. Bukan baru ni lah, waktu mula-mula main bulan 5. Baru lah. Anak saya, dia tahu mana saya pun tak tahu. Bukan? Tingkatan 2. Dia kata ni abah nak main. Dia kata depa anak-anak bini saya duk ada di kampung. Allah, anak duk ada di kampung. Lepas tu kebetulan cuti sekolah hari tu, dia pun dia kata nak main. Kita pun kata main boleh lah kata. Dia kata abah jangan lupa kita pergi IOI. Kita kata IOI apa tu? Kan? Jadi kita pun duk search, tuan-tuan ada. Oh, ada. Pergilah tuan-tuan. Yang pertama nak cari parking satu masalah. Dah boleh parking, kita pun naik apa semua berjalan, tak larat berjalan lah. Depa budak muda tuan-tuan sekalian, dah tingkatan 2, dia berjalan tengok dia tengok ni dengan anak-anak kecil pakai duk tengok. Yang nak jadi masalah tu nak cari parking tu. Alamak tuan-tuan. Kita pun kira, yalah saya duduk tang ni lama lagi pada mereka. Jadi duk tunjuk kata kita cerdik lah. Turun, tuan-tuan pergi cari nombor F tu. Tengok, tu dia belunggu F. Kata kacau dah. Lepas tu pakai duk tengok orang duk tekan tepi tu, duk cari tang mana kereta mereka apa semua. Kita pun duk belek dari jauh nak pergi tanya malu. Enggak yang kata manusia nak pergi tanya malu. Saya pun tak apa duk tengok dari jauh macam mana mereka duk cari. Kita pun curah nak kita cari kereta ayah. Dia kata abah ada ni kereta kita. Nampak kereta, alhamdulillah. Pergi cari tempat dia tunjuk tu. Tuan-tuan sekalian, kita duk ingat betul rupanya tempat lain. Pergi tengok tak ada. Allah, sakit kepala. Kata siapa nak curi kereta buruk aku kereta ni? Siapa nak curi kereta ni? Takkan orang Putrajaya nak curi kereta. Pergi cari kereta mahal sikit. Serabut lah. Duk abang waktu tu mulut macam-macam. Dia kata ni lah hampa duk ajak ayah main, duk ajak abah main. Tak apa, tobat tak main lah. Duk cari pusing. Lah kali berjumpa juga. Sambil duk lah kereta tu, kata ni lah kali pertama terakhir aku main. Oh tuan-tuan, yang tu baru IOI. Manusia buat tuan-tuan sekalian. Tambah pula yang kata pokok syurga tu Allah Ta'ala buat tu tuan-tuan. Kalau kita duk berjalan kaki lagu tu, pakai balik awal ya. Allahu Akbar. Nak cerita yang tu. Kita tengok tu pun besar lah. Kan? Saya pun balik duk bangga dengan kawan-kawan kata Putrajaya dalam Manda lah. Dia kata pirah dia kata kat saya. Orang Penang kan? Pirah dia kata dalam Manda cerita lama ni IOI. Dia kata lagi besar. Wih, kita pun dengar terkejut. Ya Allah. Tak larat jalan, tak larat. Tara IKEA tu pun kita duk berjalan. Betul tak? Kita kena ikut step-step dia tuan-tuan sekalian. Kira kita nak U-turn balik lah. Masuk sagi hak ni, masuk duk tang mana pintu nak keluar ni. Nasib baik depa ada buat jalan pintas untuk nak pergi keluar. Jalan tu nak perhabis tu tak boleh. Bukan jenis kita lah. Baik, saja nak cerita tu, nak abang kata luahnya. Kalau dunia lagu tu punya luah, kita pun lagu duk masuk dengan mulut duk nganga sampai tak tutup sampai keluar tuan-tuan. Apatah lagi syurga yang Tuhan sediakan untuk kita. Lagilah luah. Allahu Akbar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka keluar ahlu syurga, yakni orang-orang di dalam bilik-biliknya dan lainnya, pergi ke bawah naungan kayu itu. Maknanya tuan-tuan, Tuhan buat tu untuk apa? Antara hikmah dia apa? Tuhan nak bagi kita ni ahli syurga ni pikat duduk bawah tu. Duduk bawah tu pakai duduk menyembang tuan-tuan sekalian, sambil-sambil sembang. Dan lalu berbual-bual mereka itu di bawah naungannya itu, dengan bermacam-macam bualan, dengan bermacam-macam jenaka, dan dengan macam-macam cakap yang menyukakan hati. Dalam syurga tak ada benda yang bagi sakit hati, tak ada lah. Dalam tu kira duk bercakap benda-benda yang seronok ya. Itu syurga. Kan, atas dunia ni kita duk tahan tak mau bagi sagi cakap, sagi terentak hati kawan-kawan, sagi bercakap, sagi kita tersilap pi sebut gelaran kawan-kawan, sagi bercakap, sagi hati kawan-kawan terguris, sagi bercakap kira nak kata ke orang, sagi bercakap melawak yang lebih-lebih. Tuan-tuan, dalam syurga tak ada semua benda tu. Dalam syurga ni bila kita bercakap dalam keadaan semua benda yang kita cakap semua orang boleh terima. Tak ada dah yang kata sifat cemburu apa semua, tak ada dah. Sebab tu bila kita baca cerita tentang bidadari apa semua ni, atas dunia ni tak apalah bini kita lagu duk jegai mata kat kita bila sebut tentang bidadari. Tadi nampak abang tadi sebelum bidadari abang duk lena sampai tak sedang. Baru ustaz sebut bidadari tu jegai mata. Abang yang buat pasal dah. Bini kata aku tu. Kata bidadari pun hang. Dia tak ada ustaz tak sebut pun bidadari atas syurga. Kalau abang tak cari saya, abang tahu apa nak jadi abang atas syurga. Dia kata saya terajang keluar mai dunia. Oh kata bini tu.
Dia dah terajang bini dah keluar mai, lelaki dah keluar mai dunia. Tuan-tuan, dalam syurga ni tak ada dah sifat cemburu ke, sifat-sifat orang kata apa, sifat-sifat yang tak elok, bukan ahli syurga dah. Tak ada dah. Yang duk ada tak mana? Dalam api neraka ada. Dalam api neraka ada sifat-sifat jenis macam tu. Sifat duk berebut nak lari keluar daripada api neraka ada. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Mulk. Suratul Mulk kita duk baca sebelum kita nak tidur hari Jumaat apa, tiap malam kita duk baca. Kan Allah Ta'ala kata apa? Ketika mana kita duk kelang kabut nak lari keluar, tuan-tuan sekalian, dikembalikan kita balik dalam api neraka tu. Dan waktu dikembali, waktu kita duk kalut nak keluar tu, yang kata kawan-kawan ni pakai duk tarik masing-masing, aku nak naik, aku nak naik, aku nak naik. Yang tu sifat ahli neraka. Baik, kita dah insya-Allah kah? Baik, kita bagi laluan kepada ni. Silakan. Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا الصلاة القائمة وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan disebut lagi, bila kita dah berjumpa dengan kawan-kawan, kita duk menyembang, kita duk berbual-bual, berlawak jenaka dalam syurga di bawah pohon itu, maka katanya lagi, maka di dalam hal itu datang ingin setengah mereka itu dan ingat akan mainan-mainan yang ada dalam dunia. Teringat, dia kata kalau sembang saja ni pun tak apa nak syok, dia kata. Kalaulah ada kayu golf ke apa, sebab dia kaki golf. Contoh, kalaulah dia kata macam-macam, tuan-tuan, orang dalam dunia ni bila pergi ke syurga ni macam-macam dia duk teringat. Kan, dengan kaki ikan dia, dia kata kalau ada ikan lohan dalam syurga, syok lohan cari. Dia kata macam-macam lah. Kan, macam-macam. Dia kata maka diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia teringat macam tu, dia teringat. Dia teringin. Nak apa dia nak apa yang ada atas dunia ni, waktu tengah duk menyukakan hati dia tu, di syurga dia mau ada. Maka Nabi kata apa? Dia kata, dan katanya di dalam hal itu, maka datang ingin setengah mereka itu akan ingat akan mainan-mainan dalam dunia, maka diutuskan oleh Allah Ta'ala angin yang bertiup sepoi-sepoi daripada syurga itu, lalu bergerak-gerak pohon kayu itu dengan mengeluarkan semua mainan yang ada di dalam dunia ni. Tu dia, tuan-tuan. Teringin je. Tuan-tuan terlintas nak main apa? Kata nak main macam-macam. Kan, tapi benda elok-elok lah. Tak tahulah benda tak elok pun teringin kan. Dia duduk di atas dunia lu kaki nombor ekor. Contoh lagu tu lah. Dia kata kalau Tuhan bagi pokok apa kedai nombor ekor cantik kan. Tengok malaikat bawa ekor pari mati bayar dah. Kan? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat antara mata. Tuan-tuan, saya baca ni hadis ni. Yang ni bukan melawak ni. Tuan kata melawak, nampak cerita macam cerita apa. Tak. Bukan fantasi apa, tapi benda ni benda betul. Dan masalah pohon kayu syurga itu berbatang besar dan cukup rendangnya, cukup ada dengan daun dan juga dahan-dahan, dan batangnya sangat bagus warnanya itu, iaitulah semacam warna emas yang bersinar-sinar dan licin berkilau-kilau rupanya. Yang tu pokok dalam syurga lah. Kan, nak cerita tentang. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah, demikianlah datang khabarnya sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada di dalam syurga itu satu pohon kayu melainkan batangnya daripada emas, yakni warna batangnya itu sebagaimana warna emas yang licin, yang bersinar-sinar dan juga yang kuning. Maksud dia apa, tuan-tuan sekalian? Yang tu keindahan yang Allah Ta'ala jadikan kepada pokok yang ada dalam syurga. Baik, kita perhabis sikit lagi. Satu lagi hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu, ada tersebut ia di dalam Targhib wa Tarhib dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati syajarah juzu'uha min dhahab wa furu'uha min zabarjad wa lu'lu' fatahubbu laha ar-rih fatastafiq fama sami'a sami'una bi sauti syai' qattu adalla minhu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam syurga itu ada pohon kayu yang batangnya daripada emas dan dahan-dahannya daripada zabarjad dan lu'lu'. Tu dia, tuan-tuan. Yang kata dahan ni duk ada permata penuh dalam tu. Permata penuh. Tapi dalam syurga ni semua orang pakai dah ada lah. Kalau atas dunia ni bolehlah gagah-gagah duk curi juga tapi jual. Kan? Tuan-tuan. Gunung Kriang, tuan-tuan pernah dengar Gunung Kriang Alok Setang? Gunung Kriang Alok Setang bukan ada mai apa pun. Ada batu kristal je dalam tu. Orang duk masuk duk pergi cari batu kristal, tuan-tuan sekalian. Jumaat pun tak keluar sembahyang. Jumaat pun tak keluar sembahyang. Ya Allah, tambah kalau duk dengar macam ni pula. Tapi yang heran yang tu, bila duk dengar macam ni, dia tak main karan dekat dia. Dia duk dengar lagu nak lena, biar pi tak kira boleh masuk syurga sudahlah, nak ada permata tak permata punya pasal lah, Tuhan nak bagi ke tak, dia macam tu ya. Kan, Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila dengar macam ni korang-korang, kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alni min ahliha. Itu doa tu. Ya Allah, jadikan aku di kalangan ahli syurga. Yang tu je. Kita minta yang tu. Tuan-tuan sekalian, bila dengar hadis Nabi sebut macam tu, sebab nak bagi kat kita, takut
Kita masuk dalam syurga tak seperti mana yang kita duk dengar. Pasal apa? Pasal atas dunia kita tak harapkan benda tu. Kita tak harapkan benda tu. Baik, lepas tu pula Nabi kata apa? Maka bertiup-tiup angin baginya, maka berbunyi ia, akan bunyi yang sangat bagus pula. Yang kata pokok tu pula, bila ada angin duk tiup sepoi-sepoi bahasa, dia buat keluar bunyi pula menghiburkan hati kita. Kan kita duk dengar bunyi pokok kan tuan-tuan. Kadang-kadang dia orang yang kata jenis suka yang kepada abstrak ni, orang hak orang yang hak seni ni tuan-tuan, kita tak tahu. Kadang dia dengar bunyi deruan air, desiran air, duk bunyi, entah dia dengar Allah, dia kata tenangnya. Nampak tak sekalian? Kita duk dengar bunyi ayam, kita risau pasal apa? Pasal rumah kita naik ayam kemarin. Kan kita duk dengar macam ni, dia kata hujan duk dengar bunyi ayam cantik, tengoklah rumah penuh ayam lah. Dia kata tak boleh, trauma. Ada orang macam tu. Ada orang yang bila dia dengar duk bunyi ribut, sikit-sikit angin duk main, dia kata sedaplah bunyi ni. Ada jenis macam tu. Kita tak berani dengar. Pasal apa? Pasal bumbung rumah kita angin bawa pergi mana tau. Dia macam tu, tuan sekalian. Jadi tak tahu. Tapi dalam syurga ni, apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, semua cantik. Semua cantik, tuan-tuan sekalian. Antara dia apa? Angin Tuhan buat main kepada pokok tu nanti dia duduk bergerak-bergerak tu, mengeluarkan bunyi yang sangat bagus. Maka tiada didengar oleh orang-orang yang mendengar apa suara sekali-kali yang lebih sedap bunyinya daripadanya. Macam mana cara bunyi itu saya tak tahulah. Sebab apa? Sebab saya tak pernah pergi ke syurga. Saudara itu. Tapi yang nak abang apa? Bila pokok itu bergerak-gerak, mengeluarkan bunyi yang cukup-cukup bagus. Okey, baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulan dia, malam ni kita cerita bab pokok yang tu ya. Kan? Tuan-tuan balik sekali, jumpa siapa kau tengah jalan, kau nak naik lift ke apa ke, kata malam ni mengajak apa? Malam ni aku dengar kuliah cerita tentang pokok yang tu ya. Pokok syurga ada besar apa semua. Oh dia besar-besar dia dah. Pokok syurga ada besar, lepas tu pokok syurga ni dia ada pohon, dia ada serupa dengan mic apa semua. Lepas tu dia siap dengan keluar muzik lagi. Kawan nak dengar kat kita, dengar macam tu, dia kata aku tak pi pun tak batal kuih karut pula. Dan semua ni adalah daripada hadis yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu adalah hadis yang sahih. Nanti kita akan masuk bab majaa fi sifatil jannah wa na'imiha, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat syurga dan juga nikmat-nikmatnya. Dan yang ni saya main kepada tuan-tuan, kita buka Bahrul Mazi jilid 18 ni cukup ringan punya jilid lah. Kan cerita bab syurga ni cukup ringan. Tuan-tuan pun main dengan kepala kosong, balik ni ada manfaat yang tu aja. Tak gaduh nak fikir yang panjang, tak gaduh. Kan tuan-tuan dengar pun tak payah duk kerok muka. Kan kerok ni pasal saya lajak yang tu ya. Kan jadi tu duk kerok muka apa duk dengar bagi yang tu ya. Yang tu yang kita mengaji tu sekalian. Cukup dekat tu. Okey? Baik. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Nanti kita akan berjumpa di lain waktu, di lain kesempatan, andainya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjanglah cerita dia, panjang. Dalam Bahrul Mazi jilid 18 dia habaq tentang syurga, lepas tu nanti dia akan masuk sikit tentang api neraka. Yang kata macam mana keadaan api neraka. Dan tuan-tuan kena ingat, benda ni bukan saja-saja dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi, tetapi dia merujuk kepada siapa tuan-tuan? Kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila kita dengar, sami'na wa ata'na, kita dengar dan juga kita taat. Pasal apa? Pasal benda ni adalah hadis, bukan tulisan orang-orang biasa yang saja duk mereka-reka benda yang tak ada. Jadi benda ni mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.